Dalam menempuhi cabaran era globalisasi, pendidikan bahasa Melayu turut menghadapi cabaran lebih-lebih lagi dalam era industri 4.0. Justru itu, inovasi KAF-NASA diperkenalkan dalam penyampaian kurikulum bahasa Melayu bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Tajuk inovasi kumpulan kami ialah KAF-NASA, iaitu salah satu inovasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran yang telah kumpulan kami bangunkan. Baiklah, berikut merupakan senarai ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing. Pensyarah pembimbing bagi kumpulan kami ialah Encik Hafifi Hafiz Horis, dan ahli kumpulan pula terdiri daripada Peter Anakat, iaitu saya sendiri, Muhammad Izzat Izzuddin, Gunalan dan Muhammad Alif. Seterusnya masuk kepada bahagian isi kandungan, iaitu 1.0 pengenalan, 2.0 isu ataupun masalah, 3.0 rasional, 4.0 objektif, 5.0 strategi penyelesaian, 6.0 anggaran kos, 7.0 kumpulan sasaran, 8.0 potensi sebar luas inovasi, 9.0 hasil produk inovasi, 10.0 manual penggunaan inovasi, dan 11.0 ialah rumusan. Baiklah, seterusnya 2.0 iaitu isu ataupun masalah, iaitu murid sukar untuk membezakan penggunaan kata pemberi ialah dan adalah. Dan yang kedua, guru sukar untuk menjelaskan hukum penggunaan kata pemberi ialah dan adalah dalam ayat dan pertuturan. Seterusnya pula masuk kepada 3.0 iaitu rasional. Inovasi ini dibangunkan iaitu yang pertama, meningkatkan kefahaman terhadap hukum penggunaan kata pemberi ialah dan adalah dalam ayat dan pertuturan. Yang kedua pula, membantu murid membezakan penggunaan kata pemberi ialah dan adalah dalam ayat dan pertuturan. Dan yang ketiga pula, membantu guru dari segi penyediaan bahan bantu mengajar ala baharu untuk digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, seterusnya masuk kepada bahagian objektif iaitu 4.0, iaitu yang pertama, mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang kedua, meningkatkan kefahaman murid tentang penggunaan kata pemberi khususnya dalam ayat dan pertuturan. Dan yang ketiga, menggalakkan pembelajaran berpusatkan murid. Seterusnya masuk kepada 5.0 iaitu strategi penyelesaian kepada masalah, iaitu gambar yang pertama ini merupakan aplikasi yang telah dibangunkan. Dan yang kedua, apa yang penting dalam strategi penyelesaian ini, iaitu yang pertama, adanya konsep kata pemberi, yang kedua, rumus KAF-NASA, yang ketiga, iaitu aktiviti 1 yang telah dibangunkan melalui aplikasi WordWorld, dan yang ketiga, aktiviti yang kedua pula iaitu aktiviti quiz, dan juga dibangunkan melalui aplikasi WordWorld iaitu secara hyperlink, dan yang ketiga iaitu aktiviti quiz secara audio. Seterusnya masuk kepada 6.0 iaitu anggaran kos. Anggaran kos inovasi inilah, iaitu yang pertama, komputer riba memerlukan satu sahaja. Kos ini sedia adalah bagi guru, dan telefon pintar satu juga, dan sedia ada juga, dalam keadaan sedia ada. Dan yang ketiga pula, perisian aplikasi satu saja, iaitu sumber terbuka. Yang keempat, data internet, iaitu sejumlah RM35. Jadi jumlah keseluruhan anggaran kos ini bernilai RM35. Seterusnya masuk kepada 7.0 iaitu kumpulan sasaran. Okey, kumpulan sasaran kami ialah murid tahap 2 iaitu tahun 5, 4, iaitu tahun 4, 5 dan 6. Seterusnya masuk kepada 8.0 iaitu potensi sebar luas inovasi. Okey, untuk makluman, inovasi kami telah pun kami sebarkan melalui media sosial seperti Facebook, YouTube dan juga Instagram, dan kami telah membuat naik aplikasi kami dan cara penggunaan aplikasi tersebut. 9.0 iaitu hasil produk inovasi, dan berikut merupakan, gambar di sebelah ini merupakan aplikasi yang telah kami bangunkannya
bangunkanlah, iaitu inovasi Kafnasa. Dan inilah hasil produk dia. Okey, gambar yang pertama ini merupakan halaman, yang kedua ini merupakan konsep, yang ketiga ini merupakan rumus Kafnasa itu sendiri, dan yang ini juga pautan aktiviti 1, aktiviti 2 dan aktiviti yang ketiga. Okey, baiklah, berikut merupakan aplikasi Kafnasa yang telah kami bangunkan. Okey, ini dia punya bahagian paling depan sekali lah yang dinamakan ataupun yang dikenali sebagai Kafnasa. Okey, kita tekan aplikasi ini. Okey, akan munculnya halaman utama seperti inilah yang menampilkan konsep kata pemberi, rumus Kafnasa, aktiviti 1, aktiviti 2, aktiviti 3 dan maklum balas. Okey, kita tekan konsep kata pemberi terlebih dahulu. Okey, pada bahagian konsep ini akan menerangkan apa itu kata pemberi. Okey, akan menerangkan apa itu kata pemberi secara terperinci. Dan jika kita ingin kembali kepada bahagian halaman utama, kita tekan kembali ataupun butang kembali ini. Okey, kita tekan. Okey, dia sudah kembali kepada bahagian halaman utama, dan kita pergi pula kepada rumus Kafnasa. Okey, kita tekan, dia akan munculnya seperti inilah. Okey. Dan pada bahagian ini adalah amat penting untuk membantu murid memahami dan membezakan penggunaan kata pemberi ialah dan adalah ini dengan betul dan tepat. Okey, berdasarkan rumus ini, murid-murid dapat menggunakan kata pemberi ialah dan adalah dengan betul. Okey, jika kita lihat contoh pada rumus ini, okey, sebenarnya Kafnasa itu ialah singkatan. Okey, Kafnasa ini merupakan singkatan untuk kata atau frasa. Huruf NA mewakili nama bagi kata pemberi ialah, dan kata atau frasa sendi nama dan adjektif diwakili sebagai SA bagi kata pemberi adalah. Okey, jadi terhasillah dia punya rumus KAFNASA. Okey, bermaksud kata pemberi ialah hanya digunakan untuk kata nama. Dan kata pemberi adalah digunakan untuk kata sendi nama dan kata adjektif. Okey, kata adjektif. Dan di sini juga ada beberapa contoh lah yang telah kami letak untuk memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada pengguna. Dan saya tekan butang kembalilah. Okey, seterusnya kita masuk kepada aktiviti 1. Okey, pada aktiviti 1 ni kami buat hyperlink kepada word world. Dan inilah dia punya word world. Okey, dia masih loading. Okey, akan munculnya seperti inilah. Okey, memadankan kad berdasarkan Kafnasa, iaitu kita tekan start dulu. Okey, contohnya. Okey, buku merupakan kata nama. Okey, so kita cari gambar buku dekat atas ni. Jadi kita tarik, lepas tu kita letak di sini. Okey, begitulah, dan susun dan padankan sehingga habis. Okey, lepas tu tekan submit answer, dan jika salah dia akan bagi tahulah, dan jika betul pun dia akan bagi tahu berapa yang betul dan berapa yang salah. Okey, kita tekan butang kembali.
Okey, apa kegunaan aktiviti 1 ni? Okey, aktiviti 1 ni adalah untuk sebagai aktiviti permulaan kepada murid untuk mengenal pasti sesuatu perkara ataupun objek ataupun benda itu sama ada kata nama, kata sendi nama ataupun kata adjektif. Okey, itu pentingnya pada aktiviti 1. Dan kita masuk pula kepada aktiviti 2, iaitu kuis juga, iaitu dijalankan secara hyperlink melalui word world tadilah. Sama juga. Okey. Dia punya arahan, sila lengkapkan ayat di bawah berdasarkan rumus Kafnasa. Okey, tadi kita sudah mengetahui rumus Kafnasa itulah. Okey, kita susun ayat ini untuk membentuk satu ayat yang lengkap menggunakan kata pemberi yang betul. Okey, contohnya. Tekan submit answer. Okey, begitulah. Dan ini pula yang seterusnya lah. Okey, seterusnya kita masuk kepada aktiviti yang ketiga, iaitu kuis juga. Tetapi kuis ini berbentuk audio. Okey. Okey, macam mana cara macam mana cara menjalankan aktiviti yang ketiga ini ialah dengan pada mula-mula tekan ayat ni. Okey, tekan ayat. Haiza adalah antara pelajar yang cemerlang di sekolah itu. Okey, jadi kita perlu kenal pasti sama ada ayat ini menggunakan kata pemberi yang betul ataupun salah. Okey, jika kita sudah dengar tadi, okey, saya cuba tekan jawapannya betul. Okey, jika dia keluar berwarna hijau, bermaksud betul lah. Bermaksud betul. Okey, kita dengar yang kedua pula. Bunga yang berwarna merah itu ialah bunga raya. Okey, betul. Perempuan yang berambut panjang itu ialah kakak saya. Okey, betul. Tarikh tutup peraduan itu ialah pada hari Isnin. Okey. Dia menggunakan perkataan ialah. Betul ataupun tidak? Okey, jadi jawapannya betul ialah. Okey, salah. Okey. So bermakna ayat yang tadi itu salah lah, sebab dia menggunakan kata pemberi ialah. Okey, yang betul sebenarnya kata pemberi yang sepatutnya yang digunakan kata pemberi adalah. Okey, sebab pada itu merujuk kepada kata sendi nama. Dan begitu juga yang seterusnya. Okey, akhir sekali maklum balaslah. Jadi komen lah apa-apa komen begitu. Okey, seterusnya kita tekan butang kembali. Okey, jadi begitulah penggunaan aplikasi Kafnasa ini. Seterusnya kita masuk kepada 11.0, iaitu bahagian rumusan. Jadi pengajaran bahasa yang berkesan memerlukan guru yang kreatif dan inovatif. Kreativiti guru amatlah dituntut, khususnya untuk merancang, menghasilkan dan melaksanakan teknik, kaedah, pendekatan dan seterusnya bahan bantu mengajar yang menarik minat dan memastikan penglibatan murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Intihan perbincangan ini ialah inovasi dalam pengajaran bahasa perlu dijadikan amalan dalam penyediaan bahan dan strategi pengajaran agar bahasa Melayu dapat diajar dengan lebih berkesan dan kecekapan berbahasa anak didik dapat ditingkatkan. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.